ألا وإن الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فضائلها جليلة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا. يا عليم خلقنا بخلق العلم وحققنا بحقائق العلم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang berusaha pihak pengurusan Masjid An-Nur, ashabul fadilah, tuan-tuan guru, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana masih mengizinkan lagi kita untuk terus bernapas hingga pada pagi ini. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita masih lagi dalam keadaan yang sihat, dalam keadaan kita sedia maklum negara dan dunia sedang dilanda wabak COVID-19 ini. Sentiasa mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar tuan-tuan kesihatan, peluang yang Allah taala berikan pada kita ini dapat kita manfaatkan sebaiknya, insya-Allah, mudah-mudahan. Jadi tuan-tuan, kita sambung kembali pembacaan kitab kuliah tafsir kita. Tapi sebelum tu saya nak jelaskan sedikit tentang kelebihan orang yang menuntut ilmu ni. Kalau ada permintaan di kalangan para sahabat untuk ulang balik apa yang saya pernah sebut di surah Ihsaniyah itu hari. Bagus juga cadangan itu kerana ada ramai yang tak hadir ke surah Ihsaniyah, kan? Jadi kita kongsi balik untuk kita jadikan sebagai sesuatu yang boleh memotivasi diri kita untuk terus berada dalam kuliah-kuliah ilmu seumpama ini. Kerana orang yang berada dalam kuliah ilmu seumpama ini tidak akan rugi sebenarnya. Bahkan dia mendapat keuntungan untuk hari akhirat, sebagai bekalan nanti di akhirat. Maka di sana ada berkenaan dengan kelebihan menuntut ilmu ni, ada kata-kata daripada Imam Abu Lais As-Samarqandi dalam kitab Tanbihul Ghafilin, tak salah saya ada menyebutkan bahawa orang yang pergi ke majlis-majlis ilmu ni dia akan dapat berbagai kelebihan. Macam-macam kelebihan dia dapat bila dia hadir ke dalam majlis ilmu seumpama ni. Antaranya disebutkan oleh Al-Imam, kata dia, pertama, orang yang pergi ke majlis penuntut ilmu ini, dia akan dapat kemuliaan orang-orang yang mengaji agama. Mengaji agama. Kemuliaan orang-orang yang mengaji agama. Kerana pengajian agama ni sebenarnya semuanya mengaitkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya terkait dengan Rasul, semuanya terkait dengan Nabi Muhammad, semuanya terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya hubung kaitkan kita dengan kehidupan di akhirat nanti. Semuanya cerita hal-hal yang boleh menyelamatkan kita di akhirat.
Itu yang pertama, dia akan dapat kemuliaan orang yang belajar agama. Yang kedua, tak kala dia turun daripada rumah, Allah Subhanahu Wa Taala akan turunkan rahmat ke atasnya. Allah bagi rahmat padanya. Kan kalau kita nak uraikan rahmat kan panjang lebar pula cerita kan. Tapi cukuplah kalau kita nak tafsirkan rahmat tu kasih sayang ke pertolongan Allah SWT kepada orang yang menuntut ilmu. Menuntut ilmu. Yang ketiga, orang yang menuntut ilmu ni, dalam majlis tu dia menumpang keberkatan orang-orang lain dalam majlis tu. Turun berkat ke majlis itu, dia pun ada sama dalam tu. Dia pun sama dapat keberkatan majlis ilmu. Yang keempat, selama mana dia berada dalam majlis ilmu tu, selama itulah dia terkekang, terhalang daripada melakukan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Duduk dalam surau, duduk dalam masjid, buat maksiat apanya. Yang kelima, selama mana dia duduk dalam majlis ilmu ni, selama itulah Allah Subhanahu Wa Taala akan menuliskan kebajikan, pahala kebajikan untuk dia selagi dia berada dalam majlis ilmu. Yang keenam, malaikat akan menaungi, mengebarkan sayapnya. Setengah ahli hadis menyebutkan melebarkan sayapnya dengan maksud mendoakan penuntut ilmu. Orang yang mengaji ilmu ni doa oleh para malaikat. Dalam hadis yang jelas, wa innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridan bima sana'. Malaikat Allah ni akan kembangkan sayap dia untuk penuntut ilmu ni dengan maksud mendoakan dia, orang-orang mengaji ilmu. Dan yang terakhir, yang ketujuh, orang-orang yang menuntut ilmu ni akan diangkat darjatnya dan dihapuskan kesalahannya. Jadi ada banyak kelebihan orang menuntut ilmu ini yang berada dalam majlis ilmu ini. Maka rugilah kita dalam saat kita sekarang dah umur lanjut 50 tahun, 60 tahun masih lagi mempersoalkan. Buat apa nak letih-letih pergi sana kemari. Tak jadi ulama' dah kau dah. Memang kita takkan jadi ulama'. Tetapi sekurang-kurangnya kita ini adalah orang yang mematuhi suruhan dan anjuran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap orang mukmin. Sampailah kita mati. Tidak ada benda yang menghalang kita, yang boleh menyekat kita untuk turun menuntut ilmu kecuali kematian saja. Itu yang kita pegang. Tua macam mana pun kita, selagi kita larat untuk menghadiri majlis-majlis ilmu, tuan-tuan, jangan tinggalkan. Kerana majlis ni insya-Allah bawa banyak keberkatan dalam kehidupan dunia kita dan juga kehidupan akhirat kita. Jadi itu sedikit, tuan-tuan. Mudah-mudahan kita sentiasa ingat yang itu. Kalau ikutkan saya pun malas pagi-pagi duduk sini lama bercakap, tuan dongar je kan. Biasa duduk rumah baca Quran seseorang. Tapi kita fikir majlis ilmu ni majlis yang cukup barakah, di mana malaikat menaunginya, mendoakannya. Sebab itu, tuan-tuan, untung orang berada dalam majlis ilmu. Okey, kita terus masuk pada ayat hari ini, tuan-tuan. Hari ini kita mula pada ayat yang ke-32 surah Al-Furqan. Ayat 32 surah Al-Furqan, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman. Kita baca sama-sama, tuan-tuan, insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladhina kafaru laula nuzila 'alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه
أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا صدق الله العظيم. Ayat yang ke-32. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. Jumlah mim mati bertemu dengan lam. Mim mati bertemu dengan lam ni izhar syafawi. Bila jumpa dalam hukum bab mim mati ni, mim jumpa mim dengan mim jumpa ba aja yang berdengung. Mim berjumpa dengan huruf selain daripada mim dan ba, maka dia tidak dengung. Kita baca dengan izhar. Jumlatan wahidah. Jumlah. Latan wahidah. Jadi ta marbutah tu, ta gulung tu bagi dua di atas bertemu dengan waw. Tanwin bertemu dengan waw idgham ma'al gunnah. Maka kita baca dengan dengung qadar 2 harakat. Jumlatan wahidah. Wahidah. Jadi wahidatan tu kalau kita berhentikan, dia akan bunyi wahidah. Minggu lepas kita dah bincang, setiap huruf ijaiyah ni, bila dia bagi 2 di atas, kita berhentikan, kita buang 1 huruf. Macam atas tu, urura, bawah ni tartila. Tartilan jadi tartila. Kecuali ta marbutah ni. Ta marbutah, ta gulung, ta bulat tu. Ta kan ada satu tu buka, satu gulung. Yang gulung ni, maka kalau dia bagi 2 atas, jangan pula kita berhentikan jumlatan wahidata. Yang itu salah. Ta gulung ni bila berhenti dia bunyi ha. Jumlatan wahidah. Berhenti kat situ. Kalau kita berhenti tak ada masalah. Habislah huruf matilah huruf ta tu, ta marbutah tu. Tapi kalau kita teruskan wahidatan kadzalika, dia akan menerbitkan hukum ikhfa hakiki kerana tanwin bertemu dengan kaf. Tapi situ harus berhenti situ, boleh berhenti kat situ. Nak terus pun boleh. Tapi dia pada terus sekarang kok terberhenti tak mana-mana tempat yang tak boleh berhenti, baiklah kita berhenti jumlatan wahidah. Kemudian ambil kadzalika linutsabbita bihi fuadak warattalnahu tartila. Jadi bihi tu, lepas ha bagi bawah ada ya kecil. Kita dah banyak kali bincang, setiap jumpa ha ni, kalau ada di hadapannya ha ya yang kecil atau huruf wa yang kecil, itu tanda maksilah. Kalau di hadapan ya atau waw yang kecil tu ada huruf hamzah berbaris, dia akan jadi mad silah tawilah. Itu baca 4 harakat. Yang ini di hadapannya fa, maka ini mad silah qasirah. Kita baca pendek 2 harakat. Bihi fuadak. Kalau ada hamzah, bihi fuadak. Ni fa, pendek 2 harakat. Bihi fuadaka warattalnahu tartila. Tartilan jadi tartila. Hati-hati dengan huruf ra, sebab huruf ra ni dia ada kedudukan tersendiri dalam ilmu tajwid ni, dibincangkan. Ada ra tarqiq, ada ra yang nipis, ada ra yang tafkhim yang ditebalkan. So di sini ra mati sebelumnya bagi ta bagi atas. Mana-mana ra yang mati sebelumnya huruf bagi atas atau bagi depan, maka ra tu mestilah ditebalkan. Warattalnahu tar. Kita baca, tak boleh baca tartila. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Selalu orang baca wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim. Wa artar tu semua tak betul. Wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim, bukan tarmihim bihijaratin min sijil. Kan itu ro tu kan hati-hati. Maka tuan-tuan jadilah bacaannya lebih kurang bunyi dia.
وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا صدق الله العظيم. Itu dari sudut ilmu tajwid ni tuan-tuan. Mari kita tengok sama-sama dari sudut ilmu tafsir ni pula. Dan orang-orang yang kufur itu telah berkata, mengapa Quran itu tidak diturunkan kepadanya dengan sekaligus? Begitulah caranya. Kerana dengan Quran itu kami hendak meneguhkan hatimu dan kami bacakan dia dengan bacaan yang sebaik-baiknya. Jadi tuan-tuan, seperti biasa, sebelum kita tengok ayat ni, kita ambil dulu kefahaman umum ayat. Jadi dalam ayat ni Allah Ta'ala sebut orang-orang kafir dia mempersoalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya Nabi sallallahu dengan katanya, kenapa Quran ni tak turun pada kau sekaligus kalau kau tu rasul? Tak boleh ke? Kenapa Allah turunkan Quran ni sampai 23 tahun? Kenapa tak turun sekaligus? Kata orang kafir. Maka Allah Ta'ala jawab, kadzalika linusabbita bihi fuadak. Kami turunkan Quran tu berperingkat-peringkat, mufarraqan, munajjaman, turun beransur-ansur. Kata Allah, sebab apa? Sebab kami hendak meneguhkan hatimu, hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan turunnya beransur-ansur itu. Dan kami bacakan dia dengan bacaan yang sebaik-baiknya. Itu maksud ayat 32. Bila orang kafir tanya Nabi, kenapa tak turun sekaligus? Turun peringkat-peringkat? Allah Ta'ala jawab, kami turunkan peringkat-peringkat ni untuk mengukuh, menguatkan hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kami turun sikit-sikit ni kami akan turunkan dengan jelas. Tartila. Di sini Allah menyebutkan, jadi sebelum itu tuan-tuan, waqala allazina kafaru, berkatalah orang-orang yang kafir. Jadi siapa orang kafir ni? Siapa orang kafir yang cakap laula nuzila alaihi alquran jumlatan wahidah? Allah Subhanahu wa taala titipkan perkataan orang kafir itu masuk dalam Quran. Ni perkataan orang kafir ni. Laula nuzila alaihi alquran jumlatan wahidah. Kenapa tak turun sekaligus? Siapa yang keluarkan kata-kata ni? Siapa yang bercakap? Di dalam tafsir Al-Qurtubi rahmatullah alaih, tafsir Al-Jami' di Ahkamil Quran oleh Imam Al-Qurtubi menyebutkan bahawa ulama berikhtilaf, berselisih pendapat siapa yang cakap ni kepada dua qaul, ada dua pendapat. Yang pertama, kata-kata daripada Ibnu Abbas mengatakan yang cakap ni adalah orang-orang musyrik Mekah. Orang kufar Quraisy, orang musyrik Mekah yang cakap perkataan ni. Pandangan yang kedua pula kata orang Yahudi. Orang Yahudi. Yang sentiasa mencari salah Nabi kan. Orang Yahudi tahu Quran tu turun perlahan-lahan. Maka bila dia tengok Quran tu turun tak sekaligus, dia pun tanya, kenapa tak turun sekali Quran ni? Macam Taurat, kata dia. Jadi yang bercakap tu orang Yahudi. Ada dua pandangan. Orang Yahudi bercakap, orang musyrik Mekah bercakap. Yang pasti yang bercakap ni adalah orang-orang yang tidak bersetuju dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang eka dengan arahan-arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tak nak jadi mengikut Nabi. Kan? Biasalah kalau datang seseorang bawa perkhabaran yang baik, kita pun maklum, umum tahu benda baik. Ada yang bising ni. Biasa orang tu ada penyakit dalam hati. Dia orang berpenyakit dalam hati ni banyak sangat soalan-soalan ni. Kan? Dengan tidak dinafikan, ada juga kadang-kadang soalan yang diajukan untuk nak menguatkan lagi keyakinan. Ada. Tapi ini soalan keluar daripada orang-orang yang sakit hati dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini Allah menyebutkan orang-orang Yahudi yang kufur. Kan? Orang-orang Yahudi yang kufur bertanya, mengapa Quran tidak diturunkan dengan sekaligus kepada Muhammad seperti lain-lain kitab yang terdahulu, iaitu Taurat kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa, Zabur kepada Nabi Daud. Semuanya diturunkan dengan sekaligus.
Tiba-tiba Al-Quran turun pula sikit-sikit. Anggapan mereka bahawa Quran mestinya diturunkan dengan sekaligus itu adalah suatu anggapan yang salah. Sebaliknya kitab-kitab yang diturunkan dari langit, baik Quran atau lainnya pun diturunkan dengan terpisah-pisah dan terbahagi-bahagi, tidak mesti dengan sekaligus. Umpamanya kitab Taurat, ia adalah diturunkan beransur-ansur selama 18 tahun. Ini berdalilkan nas Taurat sendiri. Dan tak ada pula dalil pemutus yang menunjukkan khilafnya, baik dalil dari ayat Al-Quran maupun hadis. Jadi turunnya kitab Taurat seperti juga turunnya Quran. Ustaz Ahmad Sunnah Haji kata orang Yahudi dia cakap kitab dulu turun sekaligus. Kitab Taurat umpamanya kata dia turun berpengkat-pengkat 18 tahun lamanya berdasarkan dalil dalam Taurat sendiri. Dalam Quran pun tak pernah sebut Taurat ni turun sekaligus ke apa, tak ada, kata Ustaz Ahmad Sunnah Haji. Hanya orang Yahudi yang disebutkan itu sahaja yang degil dan jahil, tidak mengetahui dengan sebenarnya bagaimana kitab Allah dari langit itu diturunkan kepada para nabi. Demikian antara lain yang tersebut dalam tafsir Al-Maraghi. Jadi Ustaz Ahmad Sunnah Haji ni bukan bercakap berdasarkan pemahaman dia, tetapi dia mengambil menakalkan kata-kata dari Imam Al-Maraghi dalam tafsir Al-Maraghi. Jadi kitab tafsir ni banyak tuan-tuan kan. Qutubi ada, Jazari ada, Qutubi ada, Al-Maraghi, Alusi kan. Banyak lagi kan. Tafsir Azim oleh Ibn Katsir, fi Dalil Quran oleh Syekh Qutub. Banyak lagi tafsir-tafsir kan, pandangan-pandangan ulama yang layak menafsirkan Al-Quran. Jadi ini yang tertulis dalam kitab Al-Maraghi, mengatakan kitab dulu pun turun berperingkat-peringkat macam Taurat. Jadi ditanya soalan tu. Kemudian Allah sebutkan sebabnya Quran itu diturunkan. Allah turunkan sebab kenapa? Allah turunkan sebab kenapa tu Quran itu diturunkan beransur-ansur. Allah Ta'ala jawab, kadzalika linutsabbita bihi fuadak. Begitulah caranya kerana dengan Quran itu kami hendak meneguhkan hatimu. Yakni begitulah Quran itu diturunkan oleh Allah untuk meneguhkan hati Rasul, dan Quran itu pula akan tertanam dengan kuatnya dalam hati dengan mengulang-ulang bacaannya dan selalu menghafazkannya. Jadi bila orang-orang musyrik Mekah atau orang Yahudi tanya Nabi, kenapa Tuhan kau azab kau? Dalam tafsir Munir ni sebut, mereka orang-orang yang tidak percaya dengan Nabi Muhammad SAW ni tanya, kenapa Allah Ta'ala Tuhan kamu mengazab kau dengan turunkan Quran sikit-sikit. Tempat solat tunggu-tunggu. Apa tak turun sekaligus je ambil? Kan? Allah Ta'ala jawab. Nabi tak jawab. Allah Ta'ala jawab. Kadzalika linusabbita bihi fu'adak. Imam Qutubi jelaskan. Kalau orang musyrik tanya, Tuhan kamu tak mampu ke? Turunkan sekaligus. Turun sikit-sikit pula. Imam Qutubi dalam tafsir dia jawab apa? Allah Ta'ala berkuasa untuk turunkan sekaligus. Tapi tak diturunkan sekaligus. Kenapa? Allah Ta'ala jelaskan. Linusabbita bihi fu'adak. Nak kukuhkan hati Nabi dengan cara turun perlahan-lahan. Macam mana maksud? Apa maksud untuk mengukuhkan hati Nabi dengan turunnya Quran secara beransur-ansur tu, berpengkat-pengkat tu? Nanti kita akan jumpa di bawah ni tuan-tuan. Apa maksud Quran ni turun berpengkat ni? Untuk teguhkan hati Nabi tu maksud dia apa? Kan? Apa maksud dia? Jadi disebutkan di sini Quran diturunkan untuk meneguhkan hati Rasul. Dan apabila kita melihat dalam tafsir Al-Tabari, tafsir Tabari, Imam Tabari, iaitu tafsir Jami'ul Bayan an ta'wili ayatul Quran, tafsir Jami'ul Bayan oleh Imam Tabari, maka Imam Tabari menafsirkan ayat ni, maksud linusabbita bihi fuadak tu, nak mengukuhkan hati Nabi itu, katanya dengan maksud untuk memperkuatkan keazaman hati Nabi, wa yaqina nafsak, dan meyakinkan lagi diri Nabi, serta wa nusyajji'uka bih, serta nak beri galakan, tasji'an, galakkan kepada Nabi, semangat
menunggu ayat Quran. Kukuhkan hati Nabi dengan cara turun perlahan-lahan. Jadi ada pun sebab Quran itu diturunkan perlahan-lahan, ada banyak seperti mana yang digariskan dalam kitab-kitab ulum Quran kan, banyak anak-anak kita pun ngaji kitab ni. Dan pertamanya oleh kerana Nabi Muhammad SAW seorang yang tidak tahu tulis baca, iaitu ummi, dalam tafsir ni disebutkan bahawa Nabi tak seperti Nabi Musa alaihissalam, Nabi Daud dan Nabi Isa yang boleh menulis. Nabi tak boleh menulis, tak boleh membaca. Maka Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala turunkan berperingkat-peringkat, beransur-ansur. Kenapa? Tentulah sukar baginya untuk menerimanya dengan betul kalau diturunkan sekaligus, kerana ada kemungkinan baginya lupa atau silap. Jadi Allah Ta'ala turunkan perlahan-lahan pada Nabi supaya Nabi boleh baca sedikit demi sedikit Al-Quran itu, memudahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu, kenapa pula turun beransur-ansur? Dengan turunnya yang kedua beransur-ansur, mudahlah baginya menghafazkannya dengan sempurna dan jauh pula dari merengan-rengankannya. Mudah untuk dihafazkan. Kan? Macam mana anak kita hafal Quran sikit-sikit, sehari semuka. Mana ada budak ngapal semua sekat sehari sampai 80 muka, tak ada. Sikit-sikit. Begitulah keadaannya. Turun pada Nabi sedikit. Kalau datang cikgu lah, dibawa dia mengajar sekolah, cikgu sejarah, dibawa buku sejarah tu, start pukul 9.30 dia ngajar sampai 10.30, dibaca A sampai Z, habis hari ni tu. So kita tak kena ngajar, gara-gara anak kita cuba dia tak kan. Memang tak ada lah tu. Kan? Dia ambil bab. Hari ni kita ngaji bab ni yo, tak habis bab tu kadang-kadang 2 muka surat je. Kan? Habis lagi sambung dia 2 muka surat. Lagi sambung. Sesuailah dengan kemampuan kita. Kan? Begitulah tamsilannya dengan Nabi. Turun sedikit. Jadi kita mudah nak ingat. Ada masa nak mengulang, nak merajaah ayat tu. Jadi Nabi mudah menghafaznya dengan sempurna. Yang ketiga, kalau turunnya Quran sekaligus, berarti juga semua hukum syariat turunnya sekaligus. Hal ini menyulitkan makhluk untuk memikul bebanan yang begitu banyak dalam satu masa. Tetapi kalau datangnya beransur-ansur, maka bebanan itu tidaklah begitu berat untuk dipikul dan dilaksanakan. Kok turun sekaligus, berapa banyak hukum dalam tu. Semua nak kena buat. Turunnya gerbuk, turun Quran tu sekaligus Nabi membaca. Hari ni kau kena semayang, hari ni kau mula bayar zakat, hari ni kau mula tutup aurat, hari ni kau mula tak boleh minum arak, hari ni berapa banyak tu nak disenarai tu hukum suruhan-suruhan Tuhan dalam tu. Tak terbuik orang Madinah tu. Tak ada orang nak beriman nanti. Gila, kau kerja macam ni semua. Macam tu lah. Kan ada lah orang bahas Nabi gila. Itu pun Nabi dah dikatakan gila. Memang ada pun dalam Quran sebut kan. Nabi itu adalah majnun. Nabi itu gila. Kok kat sekolah, anak murid dah kata cikgu tu gila. Dia bawa buku sejarah, dia baca dah habis-habis. Okey, saya buat latihan setiap bab. Berapa bab semua tu. Ada 30. Buat semua latihan. Hari ni esok pergi hantar tadi. Esok itu budak berhenti semua. Kan? Jadi Quran macam tu pelan-pelan. Kalau turun sekaligus, sukarlah manusia yang ketika itu penuh dengan karat-karat kesyirikan, berserupat dengan kekotoran jahiliah. Tiba-tiba nak buat sesuatu yang mereka tak pernah terima pun sebelum itu, yang bertentangan dengan amalan nenek moyang mereka. Tentu susah nak buat. Maka itulah hikmahnya kenapa Allah Ta'ala turunkan sikit. Itu pun tuan-tuan, banyak kali kita bincangkan kan, dakwah Al-Quran itu, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mendidik manusia. Boleh aja kalau Allah Ta'ala nak turun, nak bagi sekali semua beriman. Kum fayakun beriman semua. Beriman semua kan, boleh saja. Tetapi diutuskan Rasul, ada tugas-tugas yang Rasul ni kena buat. Diberikan tugas sesuai dengan kemampuan manusia, tradisi kehidupan manusia. Kan? Maka diturunkan perlahan-lahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Quran ni untuk didik orang sikit. Quran berturunkan, Al-Quran turun ketika nak mengharamkan arak.
Kan banyak peringkat-peringkat dia tak turun ayat terus haram. Tak. Sikit turun kan. Mula-mula Allah Ta'ala kata arak ni ada baik ada buruk. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ithmun. Allah Ta'ala sebut situ ada kebaikan, ada keburukan. Tapi keburukannya banyak daripada kebaikan. Turun ayat kedua pula, ya ayyuhallazina amanu la taqrabus solah wa antum sukara. Wahai orang beriman, kau mabuk, kau janganlah semayang, entah apa-apa kau baca. Macam tu lebih kurang masuk ayat dengan. Tak turun sekaligus. Habis sampailah ayat turun ayat innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan. Allah Ta'ala kukuhkan lagi. Antaranya disebut dalam tu arak adalah rijsun min amali syaitan. Najis daripada perbuatan syaitan. Fajtanibuhu, hendaklah kau tinggalkan. Barulah diharamkan arak. Ambil masuk nak haramkan sesuatu itu. Maka penuhlah di Madinah, basahlah tanah Madinah dengan arak-arak yang ditumpahkan oleh para sahabat, oleh orang yang beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Berjayanya dakwah Quran. Perlahan. Dan inilah yang dititipkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bab penurunan Quran, sikit. Yang keempat, apabila baginda dapat bertemu dengan malaikat Jibril dari masa ke semasa, bertambah-tambah teguhlah hatinya untuk menunaikan tugasnya, lagi sabar menderita dari penganiayaan kaumnya serta tahan berjuang sepanjang hayatnya. Jadi kalau sekali jumpa kita pun macam tu kan. Kita jumpa guru kita sekali kita dengar cakap dia. Lama-lama tuan-tuan ada banyak, kita jiwa kita makin lama makin lemah. Dah lama tak dengar taujihat daripada guru, tak dengar nasihat-nasihat guru kita. Kita pun makin lama makin lemah jiwa kita. Kita perlu balik kukuhkan balik semangat kita, mood kita nak ngaji. Kita jumpa guru kita balik, kan guru kita pun bagi nasihat balik. Kita pun semangat balik. Macam inilah yang berlaku pada Nabi. Allah Ta'ala susun begitu cantik. Bila Jibril datang saja, Nabi faham ni nak bawa Al-Quran. Maka Nabi kukuh balik jiwa dia. Setiap kali Jibril datang, Nabi jadi kuat balik. Kuat balik. Kan kita sering dengar dengan nasihat daripada ibu kita. Sesekali kita balik, mak kita bagi nasihat, kita seronok balik. Kan? Lama tak jumpa mak kita dah rasa rindu dengan mak kita, rasa hati tu dah mula tak apa seronok. Jumpa mak balik, syukur balik kita kan. Lama dah kan jumpa, tak jumpa rindu lah ikut mak. Hati kita dah macam-macam rasa. Rasa tak seronok rasa macam salah balik jumpa mak, wek di jiwa kita. Macam tu lah. Kan Nabi dengan Jibril gitu. Jadi turun perlahan-perlahan ni, peringkat beransur-ansur, linusabit. Antaranya dengan bertemu Jibril tu Nabi rasa seronok, rasa kuat jiwa Nabi. Bila berjumpa dengan malaikat Jibril. Teguh hati Nabi, yakin Nabi dengan pertolongan-pertolongan Allah yang sentiasa datang kan, ada datang. Yang kelima, turunnya Quran secara beransur-ansur tu memang sesuai sekali dengan adanya pertanyaan-pertanyaan yang mendatang atau kejadian-kejadian yang berlaku secara mendadak. Maka dengan itu baginda akan lebih faham lagi dalam agama. Jadi Quran tu dia tak turun sekaligus, kerana ada kalanya ayat Quran tu Allah Ta'ala turunkan gunanya sebagai menjawab soalan-soalan orang musyrik Mekah. Macam ayat ni juga lah ni. Kan? Tanya, datang jawapan. Tanya, datang jawapan. Tanya, datang jawapan. Nabi diutuskan saja. Ada banyak persoalan-persoalan yang Nabi tak boleh jawab. Tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang menjawab. Jadi Quran itu turun menjawab semua persoalan. Apa-apa yang berlaku dijawab oleh Quran. Sebab itu awal-awal bila kita mengaji ayat Quran tafsir ni, Allah Ta'ala sebut dah. Zalikal kitab la raiba fi. Kitab memang tak ada keraguan langsung. Memang dinafikan, memang tak ada keraguan sebab ini kalam Tuhan. Allah Ta'ala sebut, oleh kerana dia tak ada keraguan, maka layaklah dia dijadikan panduan dan pedoman untuk lil muttaqin, hudan lil muttaqin. Itu sebab itu tuan, kita yang mengaji Quran ni, yang tafsir ni, kita yakin semua masalah dalam hidup kita ni tidak ada yang tak boleh selesaikan oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala boleh selesaikan dengan diturunkan Quran sebagai dustur, sebagai perlembagaan hidup kita hari ni. So apa jua masalah dalam hidup ni, kita kembalilah pada Quran.
Pasti akan ada jawapannya. Sebab Quran ini diturunkan untuk memberi petunjuk pada kita. Rasulullah turun, bukan turun begitu, dibekalkan Al-Quran sebagai kitab yang akan menjelaskan tibyanan likulli syai', untuk jelaskan semua masalah. Quran ni turun. Tetapi manusia hari ini dia tak apa yakin dengan Quran. Dia guna otak dia sendiri. Dia guna otak, banyak hal dia guna otak sendiri, sehingga tak apalah perkara-perkara yang tak bertentangan dengan syarak. Ada pandangan boleh lah. Tetapi masalahnya kadang-kadang bila manusia menggunakan akal fikirannya, sampai akhirnya merendahkan Quran. Quran ni tak sesuai ni. Ini dulu-dulu punya cerita. Kan? Tak sesuai ke lah cerita ni. Sampai dulu-dulu ada orang kata tafsirkan Quran ni balik sesuai dengan zaman kita. Saya selalu sebut, kita ni kena sesuaikan hidup kita dengan Quran. Bukan kita nak paksa Quran ni sesuai dengan hidup kita. Ini undang-undang yang Allah Ta'ala turunkan. Pasti ada jawapan dalam masalah. Masalah apa? Masalah kekeluargaan. Masalah dalam masyarakat. Apa juga masalah? Masalah pendidikan anak. Masalah hubungan kita dengan isteri. Semuanya ada dalam Quran ni, tuan-tuan. Allah Ta'ala dah letakkan semua. Tak boleh cakap, oh masalah ni tak ada Ustaz. Mungkin ketika ni Allah Ta'ala terlupalah nak buat hal ni. Tak ada. Kau yang tak reti, tak menurih. Tak jumpa ayat dia kan. Tak ada lah masalah. Tak ada yang masalah. Cuba tengok orang alim kita bila menyelesaikan masalah, dia akan kembali kepada Quran. Akan kembali kepada Quran. Hari ini zaman fitnah. Kan? Zaman fitnah. Kita tak boleh terima semua yang datang pada manusia. Ada kok Quran suruh cakap itu? Ya. Al-Quran suruh fatabayyanu. Ya, wahai orang yang beriman, kau datang berita daripada orang fasik, kau tengok dulu, kau cek dulu. Kan Quran dah ajar kita. Kita tu, ya kata ni, Masya Allah tahu ustaz ni, tahu terima ya. Kan? Tahu terima ya. Tak, Quran ajar kita. Apa-apa berita nak akhir zaman ni, ramai orang fasik. Tengok dulu. Kan? Tengok dulu. Dalam Quran tu macam-macam. Menganjurkan. Macam-macam anjuran dalam Quran tu. Daripada kita seorang-seorang diri ni, anjuran memperbaiki diri, sampailah memperbaiki masyarakat. Kalau orang ni bersifat seperti mana yang diajar oleh Quran, tak berlaku bergaduh, pergaduhan, sakit menyakit, tipu menipu, dengki mendengki sama. Kadang-kadang itulah tuan, malang. Kita bukan nak kata kita ni baik, tapi itulah hakikatnya. Kadang-kadang manusia ni dia terlupa. Oleh kerana kita ni tidak maksum, kan? Dalam nama tak maksum, sifat tak maksum lagi, itu yang banyak buat salah tu. Kan? Kadang-kadang lebih menakutkan, kadang-kadang ustaz dengan ustaz pun bergaduh. Dia tak setuju dengan ustaz tu, ditibai ustaz tu. Aduh pula kau macam ni. Padahal dua-dua membawa benda yang sama. Ngaji agama, bawa agama nak terang pada manusia. Kalau kita tidak sependapat, tak apalah, kita jumpalah muka bersemuka. Kita cakap macam ni pandangan. Kan Nabi Islam tu ajar kita supaya beradab macam itu. Nak zaman sekarang kan, zaman boleh viral, telefon apa semua. Jadi mudah kita nak viral itu semua, kadang-kadang ini menjatuhkan maruah saudara se-Islam kita. Yang kita kutuk, yang kita keji kadang-kadang tu, yang kita marah tu, sedangkan itu saudara se-Islam kita. Masalah sikit je perbezaan pendapat dalam berikan pandangan. Tapi ketika kita memberikan pandangan, kadang-kadang kita terlampau-lampau sampai kita meremeh-remehkan pandangan sahabat kita, menjatuhkan maruah dia. Yang itu yang dan. Kalau betul, kalau ikut Quran ni, apa yang disarankan oleh Al-Quran, kita akan jadi seronok tuntun dengan kehidupan ini, insya-Allah. Kan? Jadi semuanya ada dalam Quran. Ini yang tak dilakukan, yang tidak difahami oleh manusia hari ini. Kan? Kelima tuan-tuan, turunnya sedemikian memanglah merupakan cabaran kepada siapa yang berani menentang. Yang keenam, Quran itu turun cabaran kepada siapa yang berani menentang Quran. Setiap kali ada apa persoalan, Quran akan bawakan hujah. Kan? Di mana tadi kita dah bincang nombor 5 tadi, apa pun masalah akan ada jawapan. Kalau tuan-tuan perasan kan dalam kisah apa tu, surah apa tu, surah Nur kan, ketika hebat Sayyidina Aisyah difitnah, kan, Sayyidina Aisyah difitnah bersedudukan dengan seorang sahabat Nabi. Sila tengok rujuk dalam surah Nur kan, seolah-olah tak ada apa. Orang kata, orang nampak Sayyidina Aisyah, memang Sayyidina Aisyah balik dengan seorang sahabat. Dulu kalau pergi perang zaman Nabi ni, akan ada seorang sahabat
Belakang, tinggal belakang. Sekali gunung tengok pungut mana-mana tertinggal, tercicir. Kan? Kalau setiap kali balik orang akan ada seorang. Tinggal gunung jalan belakang, dia tang belakang dia tengok. Cover lah mana-mana cicir tu tinggal-tinggal dia angkut bawa balik. Yang cicir tu pula Sayyidina Aisyah pula. Macam barang buat cicir. Bukan Aisyah dia pergi buang air kan. Tempat apa dipanggil tu? Apa tu benda kan? Takkan nak lori nak pikul dia orang kan? Bukan lori. Benda datang tu. Ada istilah tu orang Melayu tu cakap tu. Apa? Tandu. Tandu kau. Bukan candu candu lain. Tandu kan. Jadi orang bawa Aisyah tu. Ketika itu Aisyah ada dalam rombongan tu. Bila berhenti berehat sekejap, orang tak perasan Aisyah keluar pergi buang air kan. Buang air. Orang nampak macam dia masuk tapi Aisyah keluar balik. Sebab kalung je pemberian ibu je tinggal kan. Dia pergi cari balik. Orang ingat dah ada orang pun bawa jalan je kan. Tertinggal. Jadi Aisyah pun faham akan ada orang belakang. Dia duduk situ. Sampai sahabat Nabi datang dia bawa. Aisyah duduk atas. Orang ni sahabat cari. Tapi bila masuk Madinah tu, jadi hujah lah pada orang-orang Yahudi. Nabi tak boleh cakap apa. Nabi tak cakap dengan Aisyah. Masa tu. Menangis Aisyah. Balik mohon maaf. Jumpa Sayyidina Abu Bakar. Sahabat-sahabat pun tak cakap apa. Memang nampak dia balik dua. Nabi diam tu. Ketika itu siapa nak selesaikan masalah? Tak ada dah. Harapan dah. Memang orang nampak. Allah Ta'ala selesaikan masalah. Turun ayat. Dalam surah Nur. Panjang. Awal surah Nur. Muka surat kedua tu. Laula is-sami'tumu kan ayat tu. Sampai bawah tu dua muka surat Allah Ta'ala ceritakan tentang. Sampailah bila Rasulullah turun ayat ni ke Nabi. Nabi baca. Nabi suka hati. Nabi jumpa Aisyah. Aisyah pun dua mahal. Ngajuk. Seronok tengok cerita tuan-tuan. Itu tak layan dengan Nabi apa. Nabi diam. Nabi tak cakap apa-apa. Macam tak percayakan Aisyah lah. Tapi sebenarnya Nabi menunggu wahyu. Kan? Nabi diam. Aisyah menangis. Ayah pun Sayyidina Abu Bakar macam tak percaya. Jadi bila turun wahyu Nabi suka. Nabi pergi jumpa Aisyah. Aisyah pun jual mahal masa tu. Marah. Merajuk ada kan. Rasulullah pun pujuk. Quran menyelesaikan masalah tuan-tuan. Kan? Masalah. Fitnah. Quran selesaikan. Dalam tu dia ajar macam mana. Cuba tengok macam mana Nabi menghadapi suasana ketika itu. Ayah dia. Aisyah sendiri. Kita punya tu juga. Bila berlaku fitnah. Cuba tengok surah An-Nur tu. Kan? Banyak jawapan terselindung di sebalik apa yang berlaku itu. Allah Ta'ala mengajar kita sebenarnya melalui Al-Quran. Ketujuh, sebahagian hukum syariat pada mula-mula ia diturunkan adalah bersesuaian dengan ehwal sesuatu kaum yang dituruni semasa itu dan juga bersesuaian dengan adat-adat kebiasaan mereka yang sedang berjalan. Kemudian manakala pandangan kaum itu telah disenari dengan cahaya hidayat yang dibawa oleh Rasul, berubahlah keadaan dan kepercayaan mereka dari kekotoran syirik pada zaman jahiliyah menjadi bersih sebersih-bersihnya. Maka syariat yang baru itu sesuai bagi mereka yang keadaannya telah berubah menjadi baru. Jadi bila turun perlahan-lahan, orang mudah nak ikuti syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada kadang-kadang syariat yang turunkan oleh Allah Ta'ala tu sesuai dengan adat tradisi semasa tu. Jadi Islam ni datang sempurnakan saja. Cantikkan lagi. Perelokkan lagi. Ubah sikit. Jadi orang mudah terima. Didikan Al-Quran yang beransur-ansur ni, perlahan-perlahan ni, lama akhirnya boleh diterima oleh masyarakat ketika itu. Makin ramai orang Arab yang asalnya dulu syirik, menyembah berhala, akhirnya boleh menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan? Dengan kebijaksanaan Allah. Allah yang alim, yang mengetahui ni, menurunkan Al-Quran begitu. Sikit. Maka akhirnya orang boleh terima syariat ini dengan baik. Dan akhirnya Jazirah Arab tu beriman. Ramai yang beriman dengan Rasulullah, dengan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Didikkan Al-Quran secara perlahan-lahan. Jadi mengajar kita pun ada anak, ada isteri. Kita pun ada perasaan. Kadang-kadang kita tak puas hati. Kita pun ada niat nak memperbetulkan keadaan keluarga kita, keadaan sekolah kita, keadaan kita kot majikan, keadaan staf-staf kita, keadaan pekerja kita, keadaan rakyat kita, daerah kita, banyak. Jadi Al-Quran sebenarnya mengajar perlahan-lahan, sikit-sikit. Kita marah kat suami kita.
Sebab suami kita tak pagi subuh berjemaah, bukan orang sini. Kita cerita ni orang sebelah-belah Thailand, belah-belah ni Ethiopia. Jangan kita balik-balik kan tu marah. Abang ni gini kita lepak-lepuk lelaki kita kan. Tak macam lelaki lain tadi. Padahal tu lelaki dia tu. Buat ada lelaki lain kan. Contoh kan. Memang lelaki dia tak terima. Pelan-pelan sebut. Hari ni bang, tengok bang, kereta kita banyak dah. Tingkap rumah banyak, dansi banyak, anak banyak, semua banyak. Semua Tuhan beri ni bang. Dah berapa tahun kita hidup dah bang. Abang macam ni yo. Sesekali bang, poilah. Tuan masjid tercampur dengan orang. Tahu ke cerita, ni tak tahu cerita. Kau ni banyak nak songil lah. Laki kita marah mula tu tak apa. Sok lagi cucuk lagi kan. Sok cucuk lagi. Lama-lama dia pun poilah bingar nak telinga orang kan. Bising betul. Lama pergi dah. Anak kita punya tu juga. Kan kita nak suruh dia sambung dengan kita. Bangun pagi suruh sembahyang subuh. Kau tak nak ikut abah tak apa. Kau pergi mana-mana kau nak pergi, kau pergi dah. Janji kau jemaah. Kalau kita pagi-pagi buta ambil rau siram air sekaligus. Suruh bangun hari ni. Mulai hari ni kau kena bangun pagi-pagi. Takkan ada lah anak tu nak ikut lah. Sikit. Hari pertama kau jut nak bangun-bangun. Dia pun tidur balik. Tak apa, biar tu. Hari kedua bangun-bangun. Tonggak badan balik. Tidur dia balik. Tak apa, biar dulu kan. Lama-lama kan dia akan ikut. Itu juga dengan masyarakat. Sikit. Saya tertarik tuan-tuan. Cuba tengok dulu kan Tuan Guru Allah Yarham kan. Tuan Guru Ni Aziz dulu kan. Macam mana dia didik rakyat Kelantan. Apa yang dia buat. Dia bila dia dah meninggal dunia kita nampak. Kan. Jangan pandang isu lain ya. Pandang dia tu kapasiti sebagai Tok Guru tu. Kan ada pandang lainnya. Oh ini jangan pandang dari sudut lain. Pandang dia atas kapasiti dia sebagai Tok Guru. Tak ada orang cakap dia bukan Tok Guru. Semua orang cakap. Baik musuh dia, baik sahabat dia kata dia Tok Guru. Saya tengok bagaimana dia buat di Kelantan. Bagaimana didik. Apa program-program dia buat. Kita boleh senaraikan selama sepanjang hayat dia itu. Macam-macam program dia buat. Macam-macam program dia buat. Untuk didik orang. Akhirnya orang boleh ikut. Orang seronok. Bahkan orang Cina pun. Saya pernah ngaji Kelantan sekejap dulu. Orang Cina pun. Kalau pagi duduk ke tepi tebing jak parawas tu kata nak dengar dia. Kan dia ngajar Jumaat pagi kan dia ngajar. Orang Cina pun duduk situ. Dia dengar, ni bukan Melayu, Cina. Orang bukan Islam pun suka dengar. Nasihat. Tapi cukup lembut, perlahan. Dan Al-Quran sebenarnya telah mengajar kita dulu lagi. Diturunkan Quran beransur-ansur supaya orang boleh terima Quran ni, boleh terima syariat Allah Ta'ala ni. Jadi kita tamsilkan ke dalam diri kita lah. Kita pun bila mana kita nak memperbaiki sesuatu, kita buat perlahan-lahan. Jadi perlahan-lahan memang sukar. Nabi dah tunjukkan dalam sirah kehidupannya. Allah Ta'ala dah ceritakan bagaimana susahnya orang-orang dulu untuk mendidik umat dia. Begitu jugalah susahnya kita untuk mentarbiah, mendidik anak-anak kita. Kita kita nak didik 5-6 orang ya. Dulu Nabi-Nabi umat dia. Allah Ta'ala dah ceritakan perihal Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi segala Nabi sampai ke Nabi Muhammad. Semuanya penuh dengan mihnah, penuh dengan ujian cubaan. Tapi perlahan-perlahan, walaupun dekat sampai 1000 tahun macam Nabi Nuh, tapi akhirnya ada juga yang beriman. Semuanya ambil masa. Bukan sekaligus buat nak terus terima. Tak ada. Itulah yang kita belajar daripada Al-Quran ini. Penurunan Al-Quran secara berperingkat-peringkat. Warattalnahu tartila. Allah menyatakan seterusnya. Dan kami bacakan ia dengan bacaan yang sebaik-baiknya. Yakni Quran yang kami turunkan kepadamu, beransur-ansur itu, kami membacakannya menerusi bacaan malaikat Jibril dengan baik, terang, sedikit demi sedikit, dalam tempoh 23 tahun lamanya. 23 tahun lamanya Quran ini diturunkan secara berperingkat-peringkat. Dan Allah Ta'ala sebut, kami bacakannya dengan bacaan yang sebaik-baiknya. Imam At-Tabari dalam tafsir Jami'ul Bayan yang menulis, kata dia apa? Maksud warattalnahu tartila tu, kata dia, kana yunazzilu ayatan wa ayatain wa ayat jawaban lahum idza sa'alu an syai'in anzalahu Allahu jawaban lahum. Jadi Quran maksud tartila ni iaitu ayat Quran tu turun 1 ayat, 2 ayat, mungkin banyak sikit.
sebagai menjawab soalan-soalan iza sa'alu an syai'. Bila orang musyrik Mekah siapa-siapa yang menyoal Nabi, mengemukakan soalan, maka Allah Ta'ala pun turunkan ayat sikit sebagai jawaban lahu. Supaya agar menjawab segala persoalan yang turun. Sebab tu Quran tu sebut, itu maksud tartila. Sebab itu dalam tafsiran yang lain disebutkan di sini tabyina, tafsira. Tabyin menjelaskan, atau tafsir menafsirkan, menerangkan pada orang. Sebab tu turun sikit-sikit. Turun sikit-sikit. Dan kita ambil sikit ayat lagi tuan-tuan, wala ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Mereka tidak mengemukakan pertanyaan kepada engkau, melainkan kami berikan kepada engkau kebenaran dan huraian yang sebaik-baiknya. Yakni setiap kali orang-orang musyrik itu mendatangi Rasulullah SAW dengan mengemukakan cadangan-cadangan yang ganjil, semata-mata hendak mencela kerasulannya, maka setiap itu pula Allah berikan kepada baginda kebenaran. Setiap kali ada soalan, Allah Ta'ala akan jawab. Setiap kali ada persoalan, keraguan-keraguan yang ditimbulkan oleh orang-orang yang tidak bersetuju dengan Nabi, Allah Ta'ala akan berikan jawapan. Akan berikan jawapan. Itulah maksud ayat wala ya'tunaka bimathalin. Mereka tidak mengemukakan pertanyaan kepada engkau illa ji'naka bil haqq, melainkan kami datangkan jawapan, kebenaran dan huraian yang sebaik-baiknya. Maknanya akan ada penjelasan bagi setiap keraguan yang ditimbulkan. Akan ada tafsiran bagi setiap kesamaran yang dipersoalkan. Maknanya akan ada jawapan bagi setiap persoalan yang diajukan. Nabi tak boleh jawab tu. Ada jawapan sebab Quran menjawab. Allah Subhanahu wa taala menjawab. Itu maksud ayat wala ya'tunaka bimasalin. Betul, bila kita melihat dalam tafsir Qurtubi rahmatullah alaih, ayat ini menjadi bukti kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tak ada orang boleh jawab semua soalan. Manusia dengan kekuatan akal ya, tak ada orang semua soalan dia boleh jawab. Betul semua tak. Hanya Nabi yang diwahyukan saja yang boleh jawab semua soalan dengan tepat. Jadi Imam Qurtubi memindahkan perkataan daripada Nuhas. Kata Nuhas, wa kana zalika min alamatin nubuwah, li'annahum la yus'aluna an syai'in illa ujibu anhu. La yas'aluna an syai'in illa ujibu anhu. Wa hadza la yakunu illa min nabiyyin. Sebab itu kan. Dan demikian adalah merupakan ayat ini merupakan alamat tanda-tanda kenabian nubuwah. Sebab apa? Kerana mereka ni menyoal sesuatu, tidaklah mereka menyoal sesuatu siapa-siapa pun musuh Nabi ni illa ujibu anhu, melainkan mesti ada jawapan, dijawab. Wa hadza la yakunu illa min nabiyyin. Benda ini takkan berlaku kecuali kepada para nabi sahaja. Nabi-nabi ni bagilah soalan apa? Kerana dia yuha ilaih, dia diwahyukan oleh Allah, dia dibantu oleh Allah. Kan Allah Taala akan jawab segala persoalan. Jadi ayat ni wala ya'tunaka bimasalin ni disebut dalam tafsir Qurtubi tanda-tanda kenabian Nabi. Ayat ni. Kita ada banyak soalan kita tak boleh jawab. Kok kita jawab pun kadang-kadang tak tepat, tak betul. Nabi jawab semua betul. Sebab ayat jawapan-jawapan itu adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Kan kok kita jawab semua-semua orang tanya, tapi kadang-kadang jawapan tu tak betul. Tak betul. Kan banyak salah sebab kita manusia biasa. Nabi ni manusia juga, tetapi yuha ilaih, dia diwahyukan kepadanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab jawapan-jawapan yang dikeluarkan bertepatan. Akhirnya mematikan soalan-soalan orang lain. Matikan soalan-soalan orang lain. Sekadarnya tuan-tuan, untuk hari ini cukuplah, dah 7.20. Kita berhenti kat sini, insya-Allah. Panjang umur, murah rezeki, kita sambung lagi lah perbincangan kita ni. Minggu depan insya-Allah kita sambung, di mana Allah Taala menceritakan mula kisah Nabi Musa, kisah Nabi kisah Nabi Saleh, kan, Nabi Nuh. Panjang ni cerita ni.
Ada 5 orang Nabi ke? Allah Ta'ala ceritakan bagaimana keadaan dakwah dia. Untuk menenangkan Nabi kan. Menenangkan Nabi kan. Sebelum ni kita dah cerita Rasulullah mengadu wa qala Rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Allah, kaum aku tak nak ikut Quran ni, tinggal Quran ni. Allah Ta'ala pun sejukkan hati. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin. Wahai Muhammad, nabi-nabi dulu pun sebenarnya macam kau agak, semua ada musuh kan. Allah Ta'ala pun ceritakan. Nah, kau tengok cerita Nabi Musa ni. Tengok macam mana dengan kaum ni. Kau tengok macam mana Nuh ni. Macam mana Nabi Isa ni. Allah Ta'ala cerita panjang. Untuk cerita apa? Untuk menenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi minggu depan tuan-tuan insya-Allah kita akan tengok dulu bagaimana pertembungan Musa alaihi salam dengan Firaun. Kita Nabi Musa dalam Quran saya ingat cerita yang paling banyak lah. Dalam surah Taha ada, dalam surah Syu'ara ada, dalam suratul Qasas ada, banyak. Kita tengok surah-surah yang menceritakan bagaimana pertembungan, perbalahan antara Musa dengan alaihi salam dengan Firaun. Itulah pastilah perlawanan kan, ahli sihir kan. Kita tengok macam mana Musa alaihi salam menggunakan tongkat kan, mengalahkan ahli-ahli sihir yang dulu yang dikumpulkan oleh Firaun dengan kuncu-kuncu kan. Insya-Allah kita akan cerita pada minggu depan. Qulu qauli hadza safallahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita berhenti sini dulu tuan-tuan. Kalau ada soalan tuan-tuan, kalau boleh jawab saya jawablah. Kalau tak boleh jawab saya postpone dululah kan, sebab ilmu ni bukan kita punya. Kok kita punya semua benar kita boleh jawab. Jadi kalau ada, kalau tak ada kita berhenti di sini sekadarnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Tak ada tuan-tuan ya? Tak ada, kita berhenti kat sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma rzuq awladana bin najahi fi kulli imtihanihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zallil lahum su'ubata amrihim wa sahhil 'alayhim mashaqqata darasatihim warzuqhum minal khairi akthar mimma natlub wasrif 'anhum kull sharrin innaka 'ala kulli shay'in qadir. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tasbih kafarah dan suratul 'asr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون